Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan bukan seorang tetamu, bukan dua tetamu tetapi tiga tetamu yang sudah pun menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara ialah TB, penyakit berjangkit kedua tertinggi dunia. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang tuberkulosis ataupun TB ini sendiri, kalau kita melihat bahawa mungkin dulu ianya dianggap sebagai satu penyakit yang begitu penting sebenarnya, tetapi kebelakangan ini seolah-olah penyakit TB ini dilupakan, tetapi sebenarnya kita juga perlu mengambil satu langkah yang lebih agresif dalam untuk mengawal kebangkitan ataupun kejangkitan penyakit ini. Baiklah, inilah isu yang akan kita sembang-sembang bersama dengan tiga tetamu saya, dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Asmah Razali yang merupakan Ketua Unit TB, Sektor TB di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Doktor, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat ya? Ini pertama kali bersama kami di Ruang Bicara. Ya. Okey. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu yang berbahagia Dr. Zam Zurina Abu Bakar yang merupakan ataupun mewakili Institut Perubatan Respiratory Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Dr. Zam Zurina, apa khabar? Saya khabar baik. Ini dah biasa kan bersama kami? Dah biasa. Dan seorang lagi tetamu yang juga akan memberi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Sakinah Sulong yang merupakan pakar perubatan keluarga di Medical Mythbusters Malaysia. Jadi Dr. Sakinah, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Doktor mesti sehat kan? InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kita nak mulakan dululah mendapat gambaran yang sebenarnya bersama dengan Dr. Asmah Razali yang mewakili Ketua Unit TB di Sektor TB Kementerian Kesihatan Malaysia. Barangkali macam saya katakanlah, ramai yang mungkin pada satu ketika menganggap wabak TB ini tidak lagi merupakan satu wabak yang mengancam kesihatan rakyat Malaysia sebenarnya, tetapi jelas bahawa sangkaan itu meleset dan ianya menjadi satu isu yang cukup penting untuk kita sembang-sembang. Barangkali kita juga nak dengar satu gambaran yang jelas pada Dr. Asmah sendirilah. How serious is actually Dr. Asmah bila kita bercakap tentang wabak TB yang melanda negara kita ketika ini? Pertama sekali saya ingin nyatakan di sini yang penyakit TB tuberkulosis atau dikenali juga sebagai TB atau batuk kering ini adalah sejenis penyakit berjangkit dan dia boleh merebak melalui udara. Penyakit TB ini disebabkan oleh sejenis bakteria yang dipanggil Mycobacterium tuberculosis. Dan selalunya penyakit TB ini dia menyerang paru-paru lah. Kita panggil dia sebagai TB pulmonary lah. Dan sebahagian lagi sebenarnya bukan saja paru-paru, penyakit TB juga boleh juga berlaku di anggota badan yang lain lah. Contohnya kalau melibatkan kepala, kita boleh dapat TB meningitis, TB di abdomen, TB gut. Dan yang paling common sebenarnya adalah TB atau bengkak di leher, iaitu kita panggil collagen lymph nodes lah, TB lymph nodes. Jadi sebenarnya TB ni bukan sahaja di paru-paru tetapi anggota lain juga boleh juga mendapat TB. Spine pun ada juga TB kan? Spine yang menyerang bahagian tulang. Betul. TB spine juga boleh. Dan sebenarnya TB ini dia semua orang sebenarnya mempunyai berisiko untuk mendapat penyakit TB ini jika kita terdedah kepada orang yang mempunyai penyakit TB lah, ataupun mereka yang batuk-batuk tapi belum lagi didiagnosis TB. Jadi sebenarnya kita semua berisiko untuk mendapat penyakit TB ini lah. Tapi setakat inilah kalau mengikut fakta yang ada kepada saya Dr. Asmah sehingga 19 hari bulan 11 yang lalu ada 30 kes yang berlaku di Pudu saja dan 18 dalam rawatan. Dan saya juga difahamkan bahawa ianya banyak melibatkan pekerja-pekerja asing sebenarnya. Dan sehingga 17 November ini juga di wilayah Persekutuan dan Putrajaya, the total case hampir kepada 1,685. Dan bila kita sebut tentang kematian juga, ini pun sesuatu yang penting juga sebenarnya untuk kita maklumkan kepada penonton-penonton. Iaitu pada tahun 2022
penyakit TB ini telah mengakibatkan kematian 2,572 orang. Dan berbanding tahun 2021, 2,188 mangsa yang meninggal dunia. Jadi setakat ini apakah penyakit TB ini di negara kita ini berada dalam situasi terkawal sebenarnya? Okay. Secara umumnya, penyakit TB ini telah pun berada di Malaysia berdekad-dekad yang lalu lah. Betul. Dan juga kalau kita tengok secara global, sebenarnya penyakit TB ini telah pun diketahui semenjak zaman purba, zaman sebelum Masihi lagi lah. Masa itu zaman Mumia lagi. Memang kita tahu dah ada terdapatnya penyakit TB ini. Dan sebenarnya bakteri TB ini telah pun ditemui pada tahun 1882 oleh Dr. Robert Koch. Dan untuk Malaysia, setakat ini data yang kita ada pada tahun 1990, kita ada lebih kurang 10,000 kes TB lah. And then selepas 10 tahun, kes itu meningkat kepada hampir 15,000 pada tahun 2000. Pada tahun 2010 pula meningkat lagi 5,000. Menjadikan kumulatif 15,000. Sehinggalah pada tahun 2020, kes kita melangkaui melebihi 20,000 kes lah, setahun. Dan terkini sehingga minggu epid ke-55, iaitu daripada 1 Januari sehingga 45, iaitu 11 November, jumlah kes TB di negara kita hampir 23,000 kes. Itu kira tinggi juga tu. Kira memang sebenarnya kita rasa tinggi lah. Sebenarnya setiap tahun Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO dia membuat anggaran insiden penyakit di setiap negara, termasuk negara Malaysia. Contohnya pada tahun 2022, WHO ini menganggarkan jumlah kes TB kita sepatutnya 30,000 kes. Tapi jumlah yang dilaporkan di Malaysia adalah lebih kurang 26,000 kes. Sebenarnya masih lagi terdapat kes-kes TB yang mungkin kita tak kesan ataupun kes yang diberi rawatan tapi tidak didaftar. Jadi fokus utama kita sebenarnya adalah untuk mengesan kes-kes TB ini dan memberikan rawatan supaya sembuh dan tidak menyebarkan lagi kes TB ini kepada masyarakat lain. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Zama Zurina Abu Bakar, iaitu dari Institut Perubatan Respiratory Kuala Lumpur. Barangkali kadang-kadang ialah orang ingin mengetahui bagaimana penyakit TB ini merebak sebenarnya. Ada juga yang membandingkannya dengan coronavirus, tapi sudah pasti saya percaya ada perbezaan sebenarnya. Mungkin boleh kita dapatkan pandangan daripada doktor? Saya setuju dengan Cik Syakawi membandingkan TB dengan coronavirus tu. Sejak coronavirus tu ada ramai orang tahu mengenai transmisi virus. Tapi berbanding corona ataupun COVID-19 dengan TB, COVID-19 dia punya tempoh pemeraman tu sekejap saja, between di antara 5 hari hingga 10 hari, dan kita terus ada tanda. Tetapi TB dia boleh duduk dan tidur di dalam badan, yang di mana kita panggil kuman TB pendam ataupun kuman TB tidur, dalam bahasa Inggerisnya latent TB infection. Dia boleh tidur beberapa bulan, tahun, berpuluh-puluh tahun. Walaupun tidur tapi aktif sebenarnya. Dia masih belum aktif lagi masa tu. Bila imun sistem kita kurang, contohnya kita ada kencing manis, peningkatan umur, jadi TB tu dia boleh keluar dan menjadi aktif TB. Tapi untuk TB tu merebak dengan serta-merta, selalunya tidak boleh. Kebanyakan orang mereka dah ada kuman TB yang tersebar, tetapi mereka tiada tanda. Tapi bila paru-paru tu sudah teruk, ataupun katakan organ lain, TB otak tu sudah semakin teruk, baru mereka ada tanda. So tanda-tanda ni, kalau katakan TB paru-paru, kita ada batuk selalunya lebih daripada 2 minggu. Hilang selera makan, demam, terutamanya pada waktu malam, nak masuk maghrib, asar maghrib, malam terus ke pagi waktu subuh. Siang dia okey, dia tak demam, tapi malam dia demam. Kemudian hilang berat badan. Tapi zaman sekarang ni ramai orang diet. Jadi kita kena tanya dia diet ke tak diet. Kalau dia diet tak boleh kira lah. Tapi kalau dia tak diet dan dia makan, tiba-tiba hilang. Tapi berat badan dia turun, batuk, dan kita suspek mungkin dia ada TB. Dan seterusnya waktu malam dia berpeluh. Banyak. Pakai aircon pun badan dia berpeluh lagi. Dan tahap yang teruk tu mungkin ada batuk darah. Yang itu orang dulu kata batuk darah santau, tapi sebenarnya dia kuman TB lah. So jadi untuk mereka yang ada tanda-tanda ni,
mesti berjumpa dengan doktor dengan segera. Batuk 2 minggu tu pun dah patut jumpa doktor dah. Kalau organ lain, contohnya kalau TB otak, dia boleh datang dengan mungkin kecelaruan, sakit kepala, ataupun mungkin lumpuh. Kalau TB sendi ataupun TB otot, dia boleh datang dengan bengkak. Sakit sendi berbulan-bulan tak baik, tu pun boleh juga. TB kelenjar, dia bengkak. Selalunya pesakit datang selepas 1 bulan, 3 bulan, bengkak tak surut. Kita ambil sampel tengok, TB rupanya. Ada 5 jenis penyakit TB ini sebenarnya, seperti apa yang Dr. Asma sebut tadi. Kategori mana yang dianggap paling crucial ataupun paling tertinggi sebenarnya yang berlaku di Malaysia? Sebenarnya kalau nak kira, kita masih kurang lagi report untuk kuman TB pendam ataupun tidur, ataupun subclinical TB itu masih kurang report. Tapi kita kebanyakannya report untuk aktif TB. So jadi kalau kita nampak statistik, semua kebanyakan adalah aktif TB. Jadi yang lain tu kurang lagi lah. Cuma sekarang ni kita dah ada lebih banyak kesedaran bahawa kita boleh stop TB tu daripada menular. So jadi mereka yang ada latent TB tu awal-awal lagi pun kita dah cadangkan untuk rawatan lah. Okey, Dr. Sakinah, dia senyum saja daripada tadi tau. Okey, Dr. Sakinah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi lah, saya juga nak tahu tentang Medical Mythbusters Malaysia itu sendiri. Ramai yang bertanya apa fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Medical Mythbusters Malaysia ini sebenarnya. Okey, sebenarnya saya dah berada dalam pertubuhan Medical Mythbusters Malaysia. Kita NGO lah, pertubuhan bukan kerajaan. Yang sebenarnya kami banyak melawan mitos-mitos kesihatan, mitos-mitos perubatan yang berlega-lega di kalangan masyarakat. Terutama di laman media sosial lah. Kita tahu sekarang ni zaman di mana info di hujung jari, kadang-kadang terlampau mudah sesuatu maklumat tu disebarkan yang kita kata yang tidak berasas. Jadi apa saja kita kata info yang tak tepat, contoh macam dalam kita kata isu TB saya bagi contoh, macam orang kata bila batuk berdarah, dia orang akan kata ni kena buatan orang. So better jumpa pengamal perubatan Islam kan, pengamal perubatan tradisional. Tapi kita sebagai orang sains, orang perubatan yang dah lama kita kata bekerja dalam bidang ni, kita akan cakap sebelum jumpa pengamal perubatan Islam, pergi dulu klinik, get yourself check untuk TB. Because this is the symptoms, can be TB. Yang kita panggil batuk berdarah tu, yang orang ingat santau tu, actually kalau check, you mungkin TB. So this is the thing yang perkara-perkara yang kita bagi tahu dekat masyarakat, dekat media sosial lah terutamanya. Jadi kalau macam TB ni, macam yang Dr. Asma dan Dr. Zam sebut, dia boleh efek pada pelbagai organ badan. So dia punya presentasi ataupun gejala dia tu sangat berbeza-beza. It can be macam Dr. Zam kata, kalau dia tu ada bengkak pada kelenjar limpa kita, dia akan datang dengan bengkak. Jadi mungkin dia ingat kanser. Kalau dia serang dekat mata, orang tu mungkin buta, dia ingatkan penyakit lain kan. Dan saya banyak jumpa sepanjang pengalaman saya, kita jumpa pernah ada tu ingat kanser, sampai dah kena buang organ ini semua, tapi it turn out to be kita kata tuberculosis ataupun batuk kering lah. Sebabnya asal nama batuk kering sebab dia masuk ikut paru-paru dulu. Lepas tu dia akan pergi dekat organ lain. Jadi bila dia pergi kat organ lain tu, dia menyerupai kita kata masalah-masalah perubatan yang lain. Sebab tu orang mudah salah faham dengan penyakit TB ni. Okey, nanti banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan, Dr. Sakinah. Kembali semula kepada Dr. Asma. Barangkali sesuatu yang perlu diberi perhatian ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh World Health Organization ataupun WHO sendiri. Dikatakan bahawa penyakit TB ini merupakan penyakit berjangkit yang membawa maut kedua tertinggi di dunia selepas kita alami COVID-19 yang lalu. Jadi apa cabaran utama dunia untuk mengawal dan menghapuskan terus kuman TB ini? Apa langkah yang perlu dilakukan sebenarnya, Dr. Asma?
Okay. Sebenarnya seperti yang sedia maklumlah, penyakit TB ni sebab dia merebak melalui udara. Itu sendiri sebenarnya adalah cabaran lah. Okay. Sebab bila merebak melalui udara ini, dia mudah tersebar kepada orang lain lah. Especially kalau kita lambat menerima rawatan lah. Kalau kita lihat WHO, seperti saya sebut tadi, dia anggarkan lebih kurang 10 juta penduduk dunia sendiri ada mendapat penyakit TB lah. Tapi yang tampil menerima rawatan hanyalah lebih kurang 7 juta sajalah. Dan cabaran berikutnya adalah dari segi yang Dr. Zam beritahu tadilah. Bila seseorang itu terdedah kepada individu yang mempunyai penyakit TB ataupun yang sebelum dirawat, so sebenarnya seorang itu sebenarnya mempunyai risiko untuk mendapat TB pendam lah, ataupun jangkitan TB laten. Dan jangkitan TB laten ni sebenarnya orang tu tak ada simptom, tak ada gejala TB. Tetapi mereka mempunyai lebih kurang 10% untuk mendapat TB aktif lah dalam hidupnya. Jadi cabaran kita adalah kita perlu mengesan mereka ini yang mempunyai risiko TB pendam ini. Dan untuk Malaysia sebenarnya, kita setiap indeks kes, setiap kes yang kita diagnose TB itu, kita akan cari kontak dia. So individu yang tinggal bersama dan ada interaksi dengan indeks kes lah. Dan semua kontak ini kita saring untuk penyakit TB. Di samping itu, bukan saja kontak risiko untuk dapat TB pendam, individu yang lain yang kita kena pasti seperti pesakit HIV, pesakit diabetes, orang yang ada chronic renal failure, ada masalah paru-paru, COPD. Mereka juga sebenarnya mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit TB lah. Jadi untuk Malaysia sebenarnya, kita ada untuk mengawal TB inilah. So kita ada program saringan sebab kita nak kesan lebih banyak TB dan beri rawatan supaya mereka ni tidak sebarkan penyakit TB lah. So golongan berisiko ini kita akan saring untuk penyakit TB. Dan jika mereka mempunyai simptom, kita akan buat saringan kahak dia dan X-ray dada, dan kalau TB kita beri rawatan. Saya nak mencelah di sini sedikit Dr. Azmah. Saya tertarik hati bila doktor sebut tentang program saringan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita ikut daripada rekod yang dikeluarkan, saya sebut tadi tentang 30 kes yang berlaku di Pudu, dan 18 daripadanya sekarang ini sedang mendapat rawatan, tetapi majoriti yang terkena penyakit ini ialah pekerja-pekerja asing yang datang ke Malaysia. Jadi bila kita bercakap tentang saringan, ada yang mempertikaikan apakah Kementerian Kesihatan melakukan saringan yang begitu tepat dan jitu, terutamanya bila ada pekerja-pekerja asing yang datang ke Malaysia, tetapi bagaimana dengan pekerja-pekerja yang masuk secara haram? Itu pun menjadi persoalan yang penting dan menarik. Apa komen Dr. Azmah? Saya tidak nafikanlah. Even kalau saya lihat daripada data, contohnya daripada jumlah kes kita lebih kurang 26,000 tahun lepas, 15% tu adalah bukan warga negara Malaysia lah. Sebenarnya kerajaan kita, kalau pekerja asing tu masuk secara sah, maksudnya melalui saringan, ada pre-entry screening lah, saringan prakemasukan ini kita dijalankan oleh konsesi Formema untuk Semenanjung Malaysia lah. So pekerja asing ini akan disaring di negara asal dan juga di negara Malaysia lah. So mereka ini akan lakukan bukan saja saringan TB, banyak juga pemeriksaan kesihatan yang lain lah. Cek darah dan sebagainya. So untuk TB ni kita buat X-ray dada lah. So jika ada keabnormalan pada X-ray dada mereka dan kita syaki TB, so warga negara asing ini pekerja asing ini tidak dibenarkan bekerja di Malaysia lah. So dia dikatakan tidak sesuai. So majikan kena hantar balik pekerja asing tersebut lah. Untuk yang undocumented ataupun kita kata pendatang asing tanpa izin ni, sebenarnya itu menjadi kerisauan kita jugalah. Cuma sebab mereka ini kita lihat sebenarnya bebas jugalah bergaul dengan penduduk tempatan dan juga pekerja yang sah dan bukan sah ini. Jadi saringan itu kita bila mereka hadir ke fasilitas kesihatan, kita perlu saring mereka lah. Dan juga jika berlaku kes TB di kawasan melibatkan penempatan ini, so kita akan lakukan saringan kontak, lebih kepada saringan yang bersasar lah. Maknanya penting dan menarik juga Dr. Zam Zurina, ya, ramai yang mungkin tidak mengetahui tentangnya. Ayalah mereka mungkin melihat antara simptom-simptom yang perlu diberi perhatian untuk memastikan bahawa mereka mungkin dijangkiti oleh penyakit TB ini. Jadi apa dalam bahasa yang mudah mungkin penjelasan yang perlu diberikan kepada penonton-penonton kita ketika ini? Okay. Saya sebenarnya tertarik pada satu statement dalam Facebook. Ada komen daripada
mungkin seorang pesakit lah ya. Dalam tu dia bercerita ayah dia dulu TB, meninggal dunia. Kemudian mak dia sekarang dapat TB. Dan tapi disseminated TB, maknanya dia telah merebak ke organ-organ yang lain. Dan dia pula didiagnose sebagai latent TB terpendam. So jadi soalan dia adalah mak dia tak pernah keluar rumah. Macam mana dia boleh dapat TB? So jadi saya ingin ingatkan semua orang ya, untuk penyakit TB ni tersebar apabila kita batuk. Pesakit tersebut batuk, dia boleh mengeluarkan berpuluh-puluh ribu kuman TB. Bila dia bersin, dia boleh keluarkan sehingga berjuta-juta kuman TB. Dia bercakap pun dia boleh keluarkan kuman TB, dan dia menyanyi pun dia boleh keluarkan kuman TB. So jadi, di dalam rumah selalunya adalah tempat pertama TB tersebar. Pesakit ayah dia itu adalah indeks TB yang pertama. Dan kemudian telah merebak kepada ibu dia. So jadi tak perlu keluar rumah. Di dalam rumah tersebut sudah ada kuman TB tersebar. So jadi saya cuma nak ingatkan kepada semua ya, bila seseorang itu mempunyai simptom TB dan kemudian mereka pergi ke klinik kesihatan dan diberi diagnosa TB, mereka perlu makan ubat dengan sangat rajin, mengikut aturan, compliant kepada ubat tersebut sehingga habis rawatan, sehingga doktor kata boleh berhenti rawatan. Sementara itu, sebelum seorang doktor tu mendiagnosa pesakit tu dapat TB, dia telah mempunyai tanda berbulan-bulan kan di rumah, dan dia telah menyebarkan TB dengan banyaknya di rumah, di tempat kerja, kalau dia bersekolah, di sekolah. Kalau katakan dia pergi cuci darah dialysis center, dia dah tersebarkan di situ. So jadi kita, tanggungjawab kita kepada mereka yang terdedah kepada penyebaran kuman TB ni, yang berdekatan dengan pesakit TB, kita perlu pergi saringan rawatan. Walaupun kita tidak ada tanda, kita perlu pergi saringan rawatan. Jadi jangan takut. Dan satu lagi, kita ni perlu pastikan sama ada adik kita, abang kita, ayah kita, kawan kita, rakan sekerja kita katakan, perlu patuh pada ubat TB. Kita patut ingatkan dia. Saya selalu cakap dengan pesakit saya, pasang timer, jam. Tepat pukul 8 pagi makan ubat. Jadi kita tak lupa kan. Jadi kita sebagai kawan pun, kalau katakan kita tahu kawan kita tu ada TB, kita dah tanya dah, hari ni dah makan ubat TB belum? Kita kena ingatkan macam itu. Sebab kalau kita tak buat begitu, mereka tidak patuh pada rawatan, mereka ada risiko untuk jadi kuman TB kepal. Jadi saya nasihatkan kepada semua rakyat Malaysia, kalau mereka ada tanda-tanda yang seperti saya sebut tadi tu, silalah pergi untuk mendapatkan ujian, pemeriksaan untuk diagnosis TB. Jangan ada stigma untuk TB. Sebabnya rawatan adalah sangat penting dan kita boleh sembuh daripada ahli keluarga kita yang kita sayang dapat kuman TB. Okey, saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Dr. Zam Zurina. Barangkali di sinilah Medical Mythbusters Malaysia sebenarnya boleh memainkan peranan yang lebih efektif, lebih berkesan, terutamanya untuk memberi kesedaran kepada keluarga di Malaysia ini sendiri supaya melihat dengan serius tentang wabak penyakit TB ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Medical Mythbusters Malaysia sendiri dalam usaha untuk memberi kesedaran ini kepada keluarga di Malaysia khususnya? Saya rasa ni satu soalan yang menarik sebab dia satu usaha yang berterusan. Saya rasa penyakit TB ni dia satu penyakit yang telah dilupakan, seakan dilupakan. Betul. Sekitar tahun 1970-an, saya rasa masa tu orang semua takut dengan TB, dengan rawatan TB. Dan kemudian kita rasa macam complacent, rasa macam TB dah tak ada dekat negara kita. Tanpa kita sedar sebenarnya dia masuk balik dengan kebanjiran warga asing. Kan, lepas tu warga asing ni diorang datang memang tak nafi lah. Diorang kadang-kadang ada yang terlepas macam tanpa izin, tak ada melalui saringan kesihatan, mereka bawa penyakit dan mereka duduk dekat kawasan yang kita kata crowded space. Mereka menyewa rumah bilik yang sempit sebab ni salah satu faktor risiko untuk dapat TB. Jadi bila dah hidup bersesak-sesak, mereka sebarkan TB tu dengan mudah dan mereka ni kadang-kadang bila sakit, diorang tak pergi ke klinik kesihatan. Jadi mereka akan pergi ke klinik-klinik berbayar yang mungkin kita kata
melakukan saringan dengan kita kata, sebab bila nak buat saringan kena ada kos, kena buat X-ray. Jadi mungkin warga asing ni mereka tak nak mengeluarkan belanja, cuma makan buat batuk dan that's it. Dan mereka berterusan menyebarkan perkara ni, kuman ni. Jadi di kalangan rakyat Malaysia, kita kata kita perlu usaha berterusan lah. Kerajaan kita kata dah buat saringan, program saringan, contact tracing. Penting contact tracing lah. Saya rasa contact tracing ni maksudnya macam Dr. Zam cerita tadi, Dr. Asma pun ada sebut, bila seseorang tu dah dikenal pasti ada kuman TB, dan seluruh ahli keluarga dia yang duduk bersama dengan dia, yang menghabiskan masa sekurang-kurangnya 8 jam sehari, dianggap sebagai close contact, mereka ni kena datang ke klinik kesihatan untuk buat saringan. Dan kita akan ambil filem X-ray, kita akan buat ujian kulit yang dinamakan Mantoux test ataupun tuberculin test, untuk test sama ada orang ni, macam Dr. Zam sebut, kuman TB, kadang-kadang orang tu dia dah ada kuman TB. Dia dah ada dalam badan dia kuman TB. Tapi kuman tu sedang pendam ataupun tidur, tak aktif. Jadi bila kita buat ujian X-ray pada kontak ni ataupun orang-orang terdekat ni, kita boleh nampak perubahan pada X-ray. Bila ada perubahan pada X-ray, kita tahu ini besar kemungkinan adalah TB yang telah dijangkiti daripada indeks. Sebab tu tak payah keluar rumah pun. Hanya dengan kita menghabiskan masa bersama dengan orang tu, kita boleh terdedah pada jangkitan. Jadi saya rasa maklumat ini yang sebenarnya ramai orang tak tahu. Kita dekat klinik kesihatan memang kita ingatkan pada pesakit. Okey, kalau seseorang pesakit tu katakan Encik Abu ni dia dapat TB, memang staf akan pesan, Cik Abu, berapa orang yang duduk kat rumah Encik Abu ni, sila datang ke klinik semua untuk kita buat saringan. Tapi tu masalahnya, kadang-kadang orang kita ni dia tak rasa sakit, dia tak rasa nak ke klinik. Tu yang sampai kadang-kadang staf kita kena kejar ke tempat kerja pun ada. Terpaksa pergi tempat kerja. Betul juga Dr. Zam sebut tadi pasal stigma. Jangan ada stigma. Kadang-kadang tu dia takut majikan tahu. Takut rakan sekerja tahu, dia kata. Sebab dia kata nanti kan rakan sekerja memulaukan dia. Tapi kita kena faham, kalau dengan rawatan yang betul, after 2 weeks, selepas 2 minggu, selalunya kuman tu dah negatif dalam kahak. Selalunya. Jadi jangan kita pulaukan pesakit tu sampai mewujudkan stigma yang menyebabkan pesakit tu takut nak ambil ubat. Dan kerajaan juga dah buat kita kata satu program yang kita panggil DOTS. DOTS ni Directly Observed Therapy. Maksudnya pesakit, kita tengok pesakit tu makan ubat. Nak menunjukkan tanggungjawab kita kata klinik kesihatan dalam memastikan pesakit ambil ubat. Tapi in actual fact, kesedaran di kalangan keluarga itu sendiri, rakyat Malaysia secara keseluruhannya, bagaimana mereka melihat ini? Because di zaman coronavirus dulu pun, ialah ada yang mendapat suntikan dan sebagainya dan mendapat sambutan yang cukup hebat. Tetapi bila kita bercakap tentang TB, barangkali masih lagi ada yang reluctant untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya. Betul. Sebab mereka rasa sihat. Mereka tak ada simptom, tak ada gejala. Jadi mereka rasa macam, kenapa saya kena pergi? Dan selalu ada alasan, bos saya tak bagilah, saya susah lah nak bawa anak pergi cek lah. Sedangkan benda tu kita kata penting. Dan kita sekali buat saringan tu, kita nasihatkan, okey, kali ni buat tak ada. 3 bulan lagi mungkin ada. So, kita buat saringan tu berkala kepada kontak ni. Tapi memang betul lah, kesedaran kita masih kurang sebab kita rasa kita tak sakit. Orang kita macam tu. Bila rasa tak sakit, dia tak pergi hospital. Sedangkan kaki tangan kita memang kejar lah. Saya cakap guna perkataan kejar. Mereka akan cari, mereka akan pesan, tolonglah bawa ahli keluarga datang ke tempat ke klinik untuk buat X-ray. Okey, kita akan sambung lagi. Dr. Zam nak sambung ya. Tapi sebelum tu Dr. Zam, saya nak bagi peluang kita rehat dulu buat seketika. Minumlah minuman yang kami sediakan ini untuk membasahi tekak. Dan kepada anda juga, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Ini topik yang cukup penting dan menarik dan juga relevan sebenarnya untuk kita kongsi bersama dengan anda. Kita rehat dulu.
Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang TB, penyakit berjangkit kedua tertinggi dunia. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan 3 tetamu hebat yang ada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baik, tadi sebelum kita berehat, Dr. Zam ada buka mulut sikit lah, nak mencelah sesuatu daripada apa yang disebut oleh Dr. Sakinah. Jadi silakan. Saya sebenarnya bila mendengar Dr. Sakinah ni, saya teringat bahawa TB di kalangan kanak-kanak juga sudah semakin meningkat. Betul. Bukan sekadar orang dewasa saja ya. Sebab kanak-kanak ni sebenarnya mereka tidak boleh menyebarkan kuman TB. Tetapi mereka menerima kuman TB itu daripada orang dewasa. So jadi sama jugalah seperti tadi kan, penyebaran kuman TB di rumah. Jadi kalau seorang dewasa telah mendapat TB, sila bawa anak mereka ke klinik kesihatan berdekatan untuk buat saringan TB. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang tanda dia tak sama dengan orang dewasa. Mereka mungkin tanda dia hilang berat badan ataupun tidak membesar seperti sepatutnya mengikut dia punya graf kan. Ataupun mereka kurang selera makan. Kadang-kadang demam. Dan kadang-kadang kalau kita tengok X-ray mungkin kita tak perasan dia tak ada perubahan di X-ray tapi dia perubahan pada kelenjar. So jadi untuk yang ini saya mohon ibu bapa kalau mereka ada diagnosa TB, diberitahu oleh doktor mereka ada TB, sila bawa anak mereka dengan segera ke klinik kesihatan. Jangan tunggu di rumah. Saya ada juga saya rasa kawan-kawan pakar kanak-kanak saya ya yang sama-sama bekerja dengan saya selalu mengingatkan kami yang menjaga pesakit dewasa untuk ingatkan ibu bapa bawa kanak-kanak pergi untuk check up. Bukan ibu bapa je. Saya perasan atuk nenek. Kadang-kadang atuk nenek yang kena tapi sebab duduk satu rumah, cucu. Betul. Yes. Dan juga kadang-kadang pembantu rumah. Maid. Kalau kadang-kadang kalau katakanlah kanak-kanak tu bersekolah dan satu sekolah pun kita kena, bukan satu sekolah, satu kelas kita kena screen. Kena tengok transport pergi ke sekolah macam mana. Banyak sebenarnya tapi yang merisaukan kerana bilangan kes tu semakin meningkat. Selalu setiap tahun, nanti Dr. Asma boleh terangkanlah setiap tahun berapa dia dan semakin meningkat. Mungkin apa ni Dr. Asma, ialah bila kita cakap tentang kes yang semakin meningkat dan saya sebut di awal program tadi bahawa bila kita sebut tentang kes yang mengakibatkan kes TB yang mengakibatkan kematian, memang tahun 2022 meningkat iaitu 2,572 mangsa berbanding dengan tahun 2021 2,188. 2023 membimbangkan kita jugalah. Tapi mungkin Dr. Asma mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia ada figures yang mungkin boleh kita kongsikan bersama setakat ini. Seperti tajuk kita tadilah, TB ni salah satu penyakit untuk Malaysia kedua tertinggi juga yang menyebabkan kematian penyakit-penyakit di Malaysia. Jadi kalau kita lihat datanya sebenarnya data seperti mana jumlah kes kita semakin meningkat, jumlah kematian juga sebenarnya meningkatlah. Saya ada data kat sini pada tahun 2000 kita ada 942 kematian TB lah, atau lebih tepatnya kadar kematian 5.6 per setiap 100,000 penduduk lah. Dan terkini untuk tahun ini 2023 sehingga minggu April 45 jugalah saya ambil sehingga 11 November kita ada 2,408 kematian dengan kadar 7.2 lah setiap 100,000 penduduk. Kenapa kematian TB ini semakin lama semakin meningkat lah? Kita lihatlah sebenarnya daripada audit yang dijalankan lah, lebih kurang 30% ataupun 30 hingga 40% kematian ini adalah disebabkan direct cause ataupun penyebab utama ialah sakit TB itu sendirilah. Lagi 60% hingga 70% sebenarnya bukan disebabkan penyakit TB, disebabkan penyakit lain. Mungkin dia ada kanser ke, sakit jantung ke, dan kebetulan dia ambil rawatan TB so dia dapat kematian. So yang itu pun kita masuk dalam data kematian kita jugalah. Tapi yang 30% yang disebabkan oleh TB itu sendiri, penyakit TB sendiri, kita dapati faktor utama ialah kelewatan mendapatkan rawatan lah. Kelewatan diagnosa dan rawatan penyakit TB itu sendiri. Kita ada kes kita dapati dari audit juga hampir 50% kes TB ini mati dalam tempoh sebulan hingga 2 bulan rawatan. Maksudnya dia datang dengan sangat teruk dan dia
tidak sempatlah kita nak selamatkan untuk 6 bulan rawatan, sebulan 2 bulan dah meninggal dunia disebabkan penyakit TB. Jadi kalau ada batuk kita ulang lagi. Kalau ada batuk berpanjangan tu kita kena cek untuk TB jugalah. Tapi macam saya kalau batuk sekejap 2 hari hilang, tu okey kot. Yang itu kita kena buat pemeriksaan. Kena cek, kena buat X-ray. Okey, insya-Allah. Okey, sesuatu yang penting juga saya difahamkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia juga sebenarnya ada membolehkan sebenarnya rakyat Malaysia untuk melihat tentang penyakit TB ini sendiri untuk dapat data-data terkini dan sebagainya. Ke mana harus mereka cari segala perkara yang berkaitan dengan penyakit TB ini sebenarnya? Sebenarnya data TB ni bila doktor merawat dan diagnos TB, so mereka wajib notifikasilah kepada pejabat kesihatan daerah yang berhampiran lah. Okay. Jadi di pejabat kesihatan daerah kita punya petugas kesihatan, biasanya dulu kita panggil health inspector lah, sekarang kita panggil pegawai kesihatan persiaran lah, pegawai kesihatan, dia akan siasat, verify, verifikasi dan betul kes TB, dia akan daftarkan kes itu di dalam kita punya sistem e-notice dan dia akan sampai ke kementerian lah. So saya dapat tahu jumlah kes di seluruh Malaysia lah. Cumanya baru-baru ni dengan adanya COVID-19 tu, kita ada penggunaan dalam MySejahtera lah, di mana kita ada infectious disease tracker lah di dalam MySejahtera. Di samping data COVID, kita juga masukkan data-data penyakit yang lain. Contohnya TB ada, rabies ada, HFMD, denggi juga adalah. So sebenarnya orang awam ni dia boleh memilih sesuatu lokaliti dan dia boleh lihat berapa jumlah kes TB yang ada dalam 1000 meter radius dari kawasan yang dia pilih itulah. So dia tak ada alamat di mana pesakit itu dia tak tahu. Cuma dia tahu dalam kawasan lokaliti ini, contohnya yang Pudu tu dia cek ada 30 kes. Tapi kena diingat, ini bukanlah poin pada satu lokaliti saja. Dia adalah 1000 meter radius dan juga dalam tempoh 60 hari yang lalu. So data itu dynamic, dia akan moving for the past 60 days lah. Contoh yang tular dalam baru-baru ini adalah berkaitan dengan kes TB di Kuala Lumpur, spesifikali di Ceras lah. Contohnya di Taman Pertama, Bukit Fraser Business Park. Kalau kita lihat semula kenyataan khabar daripada PKN wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, jumlah data ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Seperti yang sebut tadi itulah, bila kita point contohnya Bukit Fraser Business Park tu, dalam data kita tak ada sebab Fraser Park ni adalah satu bangunan. Tapi bila kita tengok dalam MySejahtera Infectious Disease Tracker tu, sebenarnya kita tengok 1000 meter radius. So di luar bangunan tu, dalam 1000 meter radius lingkungan tu ada 13 kes TB. So maklumat ni sebenarnya saya ingin menasihatkanlah orang awam supaya tidak panik. Jumlah ini bukanlah menggambarkan satu wabak telah berlaku sebenarnya. Perlu sebenarnya mendapatkan maklumat lanjut daripada pejabat kesihatan daerah lah, sama ada betul benar wabak berlaku ataupun tidak lah. Okey. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Sakinah. Ini satu lagi isu yang saya kira cukup penting jugalah. Kita tahu bahawa bulan Mac yang lalu, kalau tak silap saya 24 dari bulan Mac, kita menyambut apa yang disebut sebagai sambutan Hari TB Sedunia 2023 dan kemudiannya WHO juga mengumumkan akan menamatkan satu program iaitu menamatkan epidemik TB itu sendiri dan ini mengambil masa sehinggalah ke tahun 2030 2035. Tapi pada pandangan ikhlas daripada Puan Sakinah, Dr. Sakinah sendiri, apa yang perlu dilakukan? Kita bercakap tentang sambutan Hari TB Sedunia, tetapi sejauh mana ianya memberi impak dan kesan dan kesedaran sebenarnya kepada rakyat Malaysia untuk menjayakan sambutan Hari TB Sedunia seperti apa yang dilaksanakan ini? Saya rasa betul, memang 24 Mac ni kita akan sambut. Kalau dekat klinik kesihatan akan ada macam pameran, akan ada ceramah. Tapi memang tahap kesedaran rakyat di negara kita saya rasa masih tidak begitu bagus, terutamanya di kalangan pesakit-pesakit sendiri. Maksudnya kesedaran mereka yang di mana masalah dengan rawat TB ni ialah dia nak orang tu dah ada kuman tapi dia tak ada gejala. Itu nombor satu. Jadi dia tak rasa sakit. Lepas tu bila dia dah dapat ubat, katakan dia dah ada gejala, dia datang dengan batuk, kemudian bila dia ambil ubat, usually dalam masa 2 minggu, 3 minggu dia dah sihat.
Tapi ubat TB kena makan selama 6 bulan sekurang-kurangnya. Sebab kuman TB ni sangat susah untuk dibunuh. Dan bila kena makan ubat selama 6 bulan sedangkan dia dah sihat, dia punya pesakit ni akan rasa macam tak naklah makan ubat. Apa lagi nak makan ubat? Saya dah sihat. Tapi that's why kita kena sentiasa nak kena yakinkan pesakit, you kena makan ubat lagi, you kena makan ubat lagi walaupun you dah sihat. Sebab bila mereka berhenti makan ubat, katakan dia dah rasa sihat, dia dah berhenti makan ubat pada kita kata tempoh rawatan 2 bulan contohnya. Dia hilang, tak tahu pergi mana, kita panggil datang klinik pun dia tak datang. Bila dia berhenti makan ubat, kuman tu yang pada asalnya mungkin kita kata pensan ke ataupun yang dia tak musnah betul-betul, dia akan boleh jadi lebih kuat. Itu yang akan menimbulkan kita takut. Lepas tu bila kita start balik ubat TB, dia dah tak guna dah. Multi resistant TB. Kesedaran di kalangan pesakit tu saya rasa nak kena tingkatkan lagi. Supaya macam Dr. Zam pesan tadi, you ada TB, you make sure orang keliling you pergi check untuk TB. Kadang-kadang bukan hari ni dia punya symptoms. Dia punya symptoms boleh datang tahun depan, 2 tahun lagi. Saya pernah jumpa yang macam dia kata mak dia kena TB tu 5 tahun lepas. Dia baru timbul sebab kuman TB tu masih aktif. Ya. Tapi dia tak syak. Tapi bila doktor tanya, ada tak siapa-siapa yang ada TB dekat rumah? Oh, dah lama dah mak saya dulu. Ataupun ada saudara saya tapi bukanlah rapat sangat, dia kata. So maksudnya dia boleh symptoms tu boleh keluar lambat. Jadi kesedaran pesakit kita kita kena tingkatkan lagi. Memang perlulah saya rasa. Bukan sekadar dengan kita merayakan hari TB sedunia saja, tapi dekat radio, dekat televisyen, di kalangan pengamal perubatan sendiri pun kena sedar yang kalau dah patient datang balik-balik datang dengan gejala batuk, jangan kita kata sangka baik lah, kena sangka buruk. Dia kena sangka buruk. You ni dah batuk berapa lama? Sebab kadang-kadang patient kita ni katakanlah dia batuk kan, katakan dia batuk dah seminggu, dia pergi ubat, dia pergi Dr. A, katakan Dr. A pun bagi ubat batuk biasa. Lepas tu dia tak baik, dia kata ubat ni tak bagus, so macam pergi doktor lain. So bila pergi doktor lain, katakan doktor tu dia tak alert yang orang ni sebenarnya dah batuk dah lama, tapi sebab baru jumpa dia bagi ubat batuk lagi. Doktor tu keep on jumpa different doktor. Jadi dan doktor tak sedar yang sebenarnya pesakit ni adalah pesakit TB yang sebenarnya tak cukup dengan bagi ubat batuk biasa. Jadi itu pun saya rasa tahap pengamal perubatan pun dia kena alert lebih. Ada beberapa golongan berisiko yang memang you kena buat saringan TB tiap-tiap tahun walaupun orang tu mungkin tak ada simptom. Bagi saya saya suka bila you sebut tentang tahap pengamal perubatan juga harus memberi perhatian yang lebih. Tak apa, kita dengar daripada Dr. Zam berkata dengan isu ini. Apa pandangan Dr. Zam? Saya pun setuju jugalah. Sebab kadang-kadang pesakit yang datang jumpa kami tu kan, Institut Perubatan Respiratory ni kami lebih banyak melihat pesakit yang kompleks. Pesakit TB yang biasa, yang kahak dia positif, ada tanda, yang itu selalunya di klinik kesihatan saja. Tapi apabila dia dah kompleks, sama ada dia kuman TB kebal ataupun kuman TB yang sentiasa positif, makan ubat pun positif lagi. Yang macam tu dia akan rujuk dekat kami. Tapi bila kita tanya balik pesakit kita kan, berapa klinik dah pergi sebelum sampai ke institut kami, mereka akan kata dah pergi sakit dah 6 bulan, batuk dah 6 bulan, 9 bulan, 3 bulan dah pergi ke klinik, berbagai klinik. Kemudian baru yang klinik yang terakhir sekali baru rujuk ke IPR untuk diagnose TB. So jadi yang itu pun saya setuju juga lah. I think saya rasa kesedaran di kalangan pakar pengamal perubatan juga perlu ada untuk TB ini. Jadi kami dari segi Kementerian Kesihatan juga
Kami mengadakan banyak khusus untuk TB. Kami juga mengadakan TB webinar untuk mewujudkan kesedaran kepada pengamal perubatan dan juga rakyat Malaysia. Dia tidak hanya tertumpu kepada publik saja ataupun kerajaan saja, dia terbuka kepada semua, swasta dan juga kerajaan lah kami buat demi untuk kesedaran TB. Bagi saya, untuk kita hapuskan TB, macam yang Dr. Asmah sebut tadi kan, WHO dia ada target untuk kita. Di Malaysia pada tahun 2020 kita target 30 juta pesakit TB. 2023 kita target 33 juta. 32. 30 juta itu penduduk Malaysia. 30,000 pesakit TB dan untuk 2022 adalah 33,000 pesakit TB kan, Dr. Asmah. So jadi kalau kita masih lagi dapat kes TB sebanyak 25,000, 26,000, bermakna kita masih ada lagi kes TB yang hilang. Missing TB cases. Jadi, saya harap semua yang mempunyai tanda dan mereka yang ada close contact untuk pergi saringan dan juga pergi cek untuk TB, untuk pemeriksaan TB. Sebab selagi kita tak capai target tu, selagi itu kuman TB akan tersebar. Kita tak tahu kita jumpa siapa kan. Kadang-kadang kita pergi klinik, orang di sebelah kita batuk. Tapi tengok rupanya, alamak ada TB. Kita tak tahu kan. Jadi saya harap semua orang akan mempunyai kesedaran yang lebih tinggi untuk TB supaya kita boleh diagnose awal. Dan untuk kita capai NTB strategi itu 2035, kita perlu rawat aktif TB dan juga kuman TB tidur ataupun pendam. Untuk kita capai kepada TB, hapuskan TB, yang itu adalah untuk tamatkan TB 2035, NTB strategi. Tapi untuk kita TB elimination, hapuskan kuman TB 2050, kita memang perlu rawat aktif TB dan juga latent TB infection. Dengan rawatan berdua ini, kita boleh kurangkan kes TB kita lebih banyak. Dan harapnya pada tahun 2035 kita tiada lagi kematian untuk TB. Ya, itu harapan kita lah. Ya, sebagai ketua unit TB di sektor TB Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Asmah, apakah in terms of facilities, in terms of perubatan dan sebagainya, memang Kementerian Kesihatan sebenarnya sudah pun bersiap sedia ataupun sudah pun ready sebenarnya, dan bila-bila masa saja untuk memerangi wabak penyakit TB ini di negara kita sebenarnya? Sebenarnya kita maklumlah sebab kita ada sasaran seperti Dr. Zam beritahu tadi bahawa pada tahun 2035 kita ada sasaran WHO untuk kurangkan insiden TB itu 90% daripada tahun 2015. Bukan 100% lah. Dan kematian juga kita nak kurangkan 95% lah daripada tahun 2015. 95% ni bermaksudnya adalah bukanlah kosong, bukanlah zero, tapi dia adalah angka dia yang kita turunkan daripada tahun 2015 tu. Jadi cabaran nak menurunkan insiden TB dan mortal TB ini memang sangat hebatlah sebenarnya. Sebab kita tengok data kita sekarang ni menaik. Memang fokus kita jangka masa pendek nak saring, so kita akan expect data kita akan menaik. Tapi long termnya, jangka panjangnya dengan rawatan latent TB, dengan rawatan penyakit TB pendam ini, kita harap nanti akan berlaku penurunan lah. Jadi untuk itu sebenarnya di Kementerian di Bahagian Penyakit sebenarnya kita ada menyediakan National Strategic Plan to End TB 2021-2030, di mana prinsip jelas saya beritahu saya ringkaskan dengan screen, test, treat and prevent TB. Screen ni maksudnya kita cuba lipat gandakanlah saringan TB yang kita ulas sebentar tadi, termasuk saya tidak sebut tadi institusi yang berisiko tinggi lah seperti penjara, depo tahanan. Itu juga kita ada saringan prakemasukan. Dan mereka-mereka yang berisiko tinggi ini, kita bukan saring untuk aktif TB. Kita juga kalau mereka tiada simptom, kita juga saring untuk latent TB, TB pendam. Dan jika positif latent TB, kita beri rawatan. Sebab kita tak nak mereka ini lepas 5-10 tahun mendapat penyakit TB lah.
Itu dari segi screening lah. Dari segi test tu kita buat saringan. Sebelum ini memang kita buat saringan simptomatik. Kita tanya ada simptom ke tidak. Lepas tu kita boleh buat X-ray. Dan sekarang ni kita cuba tingkatkan kapasiti diagnosa kita dengan memperkenalkan saringan rapid molecular test, di mana kita saring ini dengan menggunakan gene expert lah. Contohnya lah kan ada lagi beberapa rapid molecular test, so dia lebih sensitif. Kalau sebelum ni menggunakan mikroskop mungkin hanya dalam 60% saja sensitif dia, tapi menggunakan rapid molecular test ni boleh sampai 90% lebih lah. So lebih cepat kita diagnose TB, dan kebaikannya juga lah kita boleh diagnose TB kebal tadi. Rifampicin resistant TB tu lebih awal dan boleh rawatan lebih awal lah. Dari segi diagnosa untuk TB pendam juga, sebelum ini kita saringan dia adalah menggunakan TST lah, atau momentum test. Kita cucuk sedikit protein di lengan kiri. Sekarang ni kita sudah ada kapasiti diagnosa kita increasekan dengan menggunakan ujian interferon gamma release assay. Yang ini juga sensitiviti dia lebih tinggi lah. Itu dari segi test. Kita kalau boleh kita nak saring lah semua, tapi mengikut kos lah. Dari segi treat, yang kedua tu treat. Treat kita cuba pastikan semua orang ini rawatan dia sehingga habis. Kalau 6 bulan setiap hari lah. Kalau TB extra pulmonary TB tu 12 bulan kena 12 bulan lah. Sama ada dia kes drug sensitive TB ataupun drug latent ataupun TB kebal, drug resistant TB, pastikan mereka ini habis rawatan. Sebab kalau tak habis, biasanya pesakit ni selepas makan ubat 2 bulan dia dah sudah sihat. So dia dah tak nak makan lagi 4 bulan tu. Itu bahayalah. Kena cukupkan rawatan. Dan last sekali prevention lah, P tu. Untuk prevention ni kita ada program imunisasi BCG yang kita beri pada bayi baru lahir lah. Memang polisi kita semua bayi baru lahir ni kita beri suntikan BCG untuk mengelakkan mereka ni dapat TB yang teruk lah, TB meningitis yang di kalangan kanak-kanak, juga TB miliari. Rawatan untuk TB pendam tu LTBI tu juga adalah salah satu prevention sebenarnya untuk dia dapat aktif TB. So yang kita sebut kontak tadi tu, kontak tu kita akan saring dia TB aktif dan juga TB pendam. Dan kalau ada TB pendam atau latent TB ni, kita syorkan nasihatkan dapatkan rawatan supaya mereka tak jadi TB aktif lah. Supaya kalau nenek kena TB, insya-Allah generasi baru anak-anak yang kecil-kecil tak kena TB lah. Selamat. Okey, sayang sekali kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Dr. Sakinah. Ada lebih kurang 2 minit saja lagi untuk Sakinah, tapi saya ingin mengenengahkan perkara inilah seringkas-ringkasnya, iaitu peranan yang harus dimainkan bukan saja keluarga sebenarnya, bukan saja rakyat Malaysia keseluruhan, tapi media juga sebenarnya harus memainkan peranan untuk mempromosikan betapa bahayanya penyakit TB ini dan apa yang perlu dilakukan, seperti apa yang kami lakukan hari ini di ruang bicara ini. Jadi seruan dan juga harapan anda kepada media secara keseluruhan. Okey, secara keseluruhannya saya rasa media harus memainkan peranan kita kata lebih aktif lah. Mungkin boleh sharekan ataupun kongsi maklumat-maklumat kepada pendengar-pendengar ataupun pembaca di luar sana tentang betapa TB ni masih wujud di kalangan kita. Kita mungkin boleh salahkan warga asing yang masuk, tetapi kita harus ingat majoriti pesakit TB adalah di kalangan warga negara kita. Betul. Dan the circulation of transmission ataupun kita kata TB tu berjangkit lebih banyak di kalangan ahli dalam rumah kita. Jadi kalau kita sayangkan ahli dalam rumah kita, media kena sebarkan benda ni. Kalau kita sayangkan ahli dalam rumah kita, kita pastikan mereka ni yang kontak kita ni menjalani saringan. Kalau ada dah disahkan sebagai latent TB, sila boleh dapatkan rawatan untuk mencegah, sebab kalau tak ada simptom lagi, masa kita rasa sihat lagi lah, kita cegah awal-awal. So kita ambil rawatan, kita ambil ubat untuk cegah. Dan kemudian kalau anak, tolong ambil BCG anak kecil, sebab kita dah nampak juga trend. Maksudnya media should focus on that juga. Jangan ingat TB ni penyakit lama, dia masih relevan dengan keadaan kita sekarang ni. Dan bagi bayi, kenapa kita kena ambil TB? Sebab kenapa kita kena ambil BCG? Kerana ia nak cegah kita kata TB meningitis, TB yang efek pada selaput otak, dan juga disseminated TB ataupun TB yang menyerang seluruh organ badan. Sangat bahaya. So please, media
play your role. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu, Dr. Asmah Razali, Dr. Zam Zurina Abu Bakar dan juga Dr. Sakinah Sulong kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah kami di Bernama TV juga akan membawa dan memainkan isu ini dari masa ke semasa, kerana kita mengharapkan bahawa ianya melalui program-program seperti inilah ianya akan memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, kerana kita tahu TB merupakan penyakit berjangkit kedua tertinggi di dunia. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa teruskanlah panjangkan doa kita kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin yang masih lagi menderita disebabkan oleh kekejaman rejim Zionis Israel. Tetapi sesuatu yang harus kita ingat, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi.